السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 31 baris 10 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kerana inilah kata Imam pada kitabnya Burhan, barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang yang tiada kesudahan dengan tafsil, kami safihkan akalnya. Sama perbahasan berkenaan dengan ta'aluk sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sifat ilmu merupakan salah satu sifat ma'ani yang wajib diiktiqadkan dan wajib diketahui oleh setiap mukallaf terhadap sabit dan adanya sifat ilmu pada Allah. Jadi sekarang dia bahas berkenaan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dari sudut ta'aluk dia, adakah dia tahu semua benda secara tafsir. Maka menurut pandangan mu'tamad mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala perkara yang ada tu sama ada tak ada had ke ataupun ada had ke, ada batas ke tak ada batas ke, Allah tahu secara tafsil. Allah tahu satu persatu terperinci. Tapi kalau itu pandangan mu'tamad, sama ada benda tu ada batas ke, ada had ke tak ada had ke, Allah tahu secara tafsil. Adapun pandangan kedua mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tahu secara tafsil perkara yang ada had sahaja. Perkara yang ada had Allah Taala tahu secara tafsil. Tahu secara ijmali, kata sebahagian pandangan yang kedua. Dia tak tahu secara tafsil tapi secara ijmali. Jadi Imam Suhaimi dinukillah pandangan dia, kata perkataan gini tak kafir tapi salah. Walaupun salah tapi tak kafir. Yang kafirnya lagu mana? Yang kafirnya ialah kita kata Allah Ta'ala secara mutlak mengetahui semua benda, sama ada had ke tak ada had, tahu secara ijmali, secara umum. Itu baru kafir. Itu pandangan ahlul falsafah. Jadi kita Ahlus Sunnah bukan begitu. Kita Ahlus Sunnah dua pandangan. Pandangan mu'tamad, semua Allah Ta'ala tahu secara tafsil terperinci. Pandangan kedua dibahagikan. Kalau benda tu benda yang tak ada had, maka Allah tahu secara ijmali sahaja. Bukannya tahu secara tafsili, bukan terperinci, bukan. Tapi kalau benda tu ada had, maka Allah Ta'ala tahu secara tafsili terperinci. Sebab apa dia kata kalau benda tu tak ada had, Allah Ta'ala tahu secara ijmali? Kerana bila kata Allah Ta'ala tahu benda yang tafsili, benda tersebut secara tafsili, maka akan berlakulah bertentangan antara dua benda. Pertamanya bila kita kata benda tu kita tahu,
Benda tahu ni mesti, kalau kita kata tahu secara tafsil, bila kata tahu secara terperinci, mesti ada hak dia, mesti ada batasan dia. Akal kita tak boleh mikir kata benda itu kalau kita tahu secara terperinci, kemudian dia itu pula tak ada hak. Tak boleh, mesti ada hak. Akal kita akan fikir begitu. Tak boleh kita tahu secara terperinci, kemudian dia tu tak ada hak. Mana tak tahu lagi ya? Mana tahu tak tahu secara tafsir lagi, tak tahu secara terperinci lagi. Contoh kita kata Yuniza ada pelajar, tu tahu secara ijmali. Yuniza ni ada pelajar, tu borong lah, umum. Lepas tu ada berapa pelajar? Tak tahu. Tu contoh tu. Tak tahu berapa ribu. Tu tak tahu secara tafsili, tak tahu secara terperinci, tak tahu. Tapi dia tahulah di Yuniza ni ada pelajar. Tu secara umum. Allah Ta'ala tahu secara tafsir berlaku. Bila kata tafsir, mesti ada jumlah tertentu. Waktu akan kita mikir berapakah jumlah pelajar Yuniza? Ada tu, tapi kita tak tahu. Contohnya 6 juta, contohlah. 6 juta tu macam negeri dah. Contoh 6 juta itu ialah pelajar di Yuniza. Itu secara tafsir tu. Mana hak dia ialah 6 juta ya. Bukannya 6 juta 1, bukan 6 juta 2, bukannya 5. Itu sebab tu Imam Haramain kata, siapa yang kata Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada hak itu secara terperinci, kami safihkan, kami bodohkan akal dia. Mana orang ni bodoh? Itu pandangan dia lah. Pandangan mu'tamad ialah Allah tahu secara terperinci. Maka dijawab pandangan Imam Haramain, kata Syekh Daud Al-Fatani. Maka jawab oleh Syekh Jauhari dengan bahawasanya Imam Haramain itu qiyas yang ghaib dengan yang syahid. Syahid tu kalau nuskah saya tak ada alif. Dia ada alif qiyas yang ghaib dengan yang syahid. Dia panggil bahasa Arab al-qiyasul ghaib, qiyasul ghaib ala syahid. Qiyas yang ghaib. Siapa ghaib? Allah Ta'ala. Sebab kita tak nampak dia. Ala syahid, qiyas ke siapa? Qiyas ke orang yang kita nampak, makhluk lah. Jadi contoh qiyas ni kita mengqiyas ni sebab apa? Sebab kita tak tahu benda tu lagu mana. Kemudian kita qiyas benda yang sama dengan dia. Contohnya kita kata kasbut tu haram ke dah? Kita kata kasbut tak sebut dalam Quran, dah haram tak? Contoh. Haram. Sebab apa? Sebab dia qiyas dengan khamar. Apa dia? Dari sudut sama-sama memabukkan. Jadi kasbut tak sebutlah hadis kasbut itu haram, tak ada. Dalam Quran tak sebut dah tu kata haram tu. Qiyas mana? Qiyas khamar. Khamar disebut dalam Quran, khamar disebut dalam hadis. Haram. Sebab apa haram? Ilah dia, sebab dia ialah kerana memabukkan. Kasbut memabukkan. Sama sebab dia, maka kasbut itu haram. Itu qiyas. Sekarang ni kita nak qiyas Allah dengan kita dari sudut pengetahuan, boleh ke tak? Kita tahu secara terperinci pasti ada batas. Dah Allah Ta'ala kalau tahu secara terperinci mesti ada batas ya? Gitu. Jadi Syekh Jauhari kata qiyas sebegitu, qiyas Imam Haramain ini seolah-olah dia qiyas benda yang makhluk kepada Tuhan. Dia ada benda yang qiyasul ghaib ala syahid boleh, ada yang qiyasul ghaib ala syahid yang tak boleh. Ada yang qiyas pada makhluk boleh, ada yang qiyas pada makhluk tak boleh. Jadi dalam bab ni seolah-olah Syekh Jauhari nak menentang pandangan Imam Haramain yang kata tak boleh kata gitu. Seolah-olah kamu telah mengkiaskan makhluk dengan Allah Ta'ala. Memang makhluk ilmu dia kalau kata tahu mesti ada batas, tapi ilmu Tuhan bukan semesti begitu. Sebab ilmu Tuhan hakikat dia kita tak tahu ke mana. Maka dia kata bahawasanya qiyas yang ghaib dengan yang syahid itu fasid. Fasid ni rosak, binasa, tak betul. Tu fasid. Dan ketiadaan mengetahui kami ulama dengan hakikat zatnya zat Allah dan sifatnya sifat Allah itu, tak tahu benda tu mewajibkan bagi kami ulama kesukaran jawab soalan ni. Kami kalau orang tanya Allah Ta'ala tahu secara tafsir ni, Allah Ta'ala tahu tak secara tafsir, secara terperinci benda tak ada hak, kami tak nak jawab. Apa? Sebab hakikat sifat ilmu kita tak tahu.
Jadi kalau Imam Haramain punya jawapan yang kata bahawasanya Allah Ta'ala hanya mengetahui benda yang tak ada hak tu secara umum, bukan secara terperinci, seolah-olah dia telah mengkiaskan benda yang makhluk kepada Tuhan. Itu kata Syekh Jauhari. Sedangkan hakikat sifat Tuhan, hakikat zat Tuhan, kita tak tahu. Macam mana kita nak kiyah ke makhluk? Benda kiyah-kiyah ni mesti kita tahu dua benda, maklum. Macam kau sebut tadi, maklum dia memabukkan. Khamar, maklum dia tu memabukkan. Baru kita boleh kiyah. Sama-sama hukum dia haram kerana memabukkan. Dan sekarang ni Tuhan ada, kita pernah jumpa Tuhan? Tak pernah jumpa. Pernah tengok zat Tuhan? Tak pernah. Sifat Tuhan? Tak pernah. Walaupun nama sama, hakikat lain. Sebab tu dia kata kami susah nak jawab soalan ni. Tak boleh nak jawab. Sebab tu kadang-kadang akidah ni bukan semua boleh jawab. Bukan makna kalau tak boleh jawab tu tak terror lah. Bukan. Kadang-kadang jawab tu boleh beri syubhat, baik tak boleh jawab. Kadang-kadang jawab tu tak betul, lagilah tak boleh jawab. Dan kalau tak boleh jawab tu, belum tentu dia tu tak betul. Kalau kita ni ada seorang padri contohnya, mari ke kampung kita buat porak peranda, hidup persoal dan debat dengan kita tak reti debat. Adakah kita ni salah? Tak salah, kita ni betul, cuma tak reti tu ya. Macam ni juga, kita tak reti tentang Tuhan ni, tak boleh nak jawab, tak boleh nak jawab. Dah salah tak betul. Betul, memang Allah Ta'ala mengetahui secara tafsil, tapi macam mana tu tak tahu. Itu je. Kalau Syekh Dusuqi dalam Hasyiah Dusuqi ala Ummi Barahim, dia jawab gini. Dia jawab akal kita ni faham ilmu tu, tahu benda tu yang tak terbatas tu, bila kata tahu secara terperinci tu mesti ada batas. Itu akal kita. Hakikat Tuhan mengetahui benda yang tak ada batas, itu akal tak dimikir. Itu Syekh Dusuqi jawab. Ni cara Syekh Jauhari. Dan adapun nisbah ilmu dan adapun nisbah pada ilmu Allah Ta'ala, maka tiada menafikan antara pekerjaan itu. Mana pekerjaan tu? Iaitu pekerjaan ketiadaan kesudahan diketahuinya Allah dengan tafsil pada ilmu Allah Ta'ala. Tu dia kata nisbah pada ilmu Allah Ta'ala, boleh Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada hak secara terperinci. Nisbah ilmu kita tak boleh nak mikir macam mana seseorang itu mengetahui secara terperinci benda yang tak ada hak, lepas tu mengetahui secara terperinci mana ada hak. Jadi terbalik. Jadi tanaqud dia panggil bertentangan. Jadi mustahil untuk kita, akal kita dapat faham lagu mana ilmu Allah Ta'ala itu berlaku. Jadi kita tak mikir banyak. Jadi yang wajibnya adalah kita sabit Allah Ta'ala ada sifat ilmu, dengan sifat ilmu Allah berilmu. Itu saja. Ini dia panggil masuk perbahasan-perbahasan kalamiyah yang lebih detail. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan kata satu qaul pula dan kata satu qaul jawabnya. Satu qaul boleh, satu pula boleh belakang tu. Nuskah tepat mana tahu tu, tak cek. Dan kata satu qaul jawabnya, boleh juga. Dan kata satu pula, boleh lebih baik kata satu qaul lah. Satu pandangan lain yang jawapan dia berbeza. Mudah-mudahan gitulah. Satu qaul yang lain jawabnya berbeza pula yang tadi. Mana jawab dia? Dengan bahwasanya barang yang tiada ada kesudahannya barang itu. Contoh dia seperti nikmat di dalam syurga. Nikmat dalam syurga ada hak tak? Tak ada hak. Sebab apa tak ada hak? Allah Ta'ala sebut khalidina fiha abada. Mereka ahli syurga masuk syurga selama-lamanya, mereka ahli neraka masuk neraka selama-lamanya. Jadi orang kafir lah masuk neraka selama-lamanya tu. Kalau orang fasik, orang maksiat tak masuk selama-lamanya. Dia masuk qadar tertentu saja, kemudian keluar semula. Contoh nikmat dalam syurga, benda tak ada kesudahan, tak ada kesudahan. Dan azab di dalam neraka, yakni bagi orang kafir. Kalau fasik ada batas lah. Contohnya 40,000 tahun dah terbakar dalam neraka, dia pun keluar. Habis dah bakar dia punya dosa-dosa dia. 40,000 tahun dalam neraka, wal'iyadzubillah. Contoh, dia pun masuk syurga. Itu ada hak. Ni orang kafir tak ada hak, khalidina fiha abada, masuk dalam neraka selama-lamanya. Ada hak tak? Tak ada hak. Menurut izin Allah Ta'ala, dia kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya, mana tak ada hak. Contoh yang kedua. Hak dua-dua tu
diketahui Allah Ta'ala barang yang hendak dijadikan dia kan Allah dijadikan dia kan barang dengan tafsir, dengan terperinci. Ini jawapan kedua. Ini nisbah kepada direct pada contoh. Kita ambil contoh, nikmat syurga, ataupun dalam kitab lain nafas ahli syurga, azab api neraka. Allah Ta'ala cipta tak benda tu? Cipta. Dan kalau Allah Ta'ala cipta, mesti Allah Ta'ala tahu. Gitu. Tu jawapan kedua. Nak kata tahu secara terperinci tu. Kalau Allah Ta'ala cipta azab neraka, Allah Ta'ala cipta nafas ahli syurga, Allah Ta'ala cipta nikmat ahli syurga, mesti Allah tahu berapa terperinci. Tapi nisbah kita tak ada hak lah. Nisbah Allah, dia tahu secara terperinci benda tak ada hak tu apa. Tak boleh fikirlah kita. Itu saja. Tu hujah kedua. Kemudian dia tahu secara tafsir terperinci itu sebelum lagi bahawa dijadinya Allah akan barang tadi. Sebelum Allah Ta'ala buat nikmat syurga, sebelum Allah Ta'ala buat nafas ahli syurga, sebelum Allah Ta'ala buat azab neraka, Allah Ta'ala tahu tak sejak azali? Tahu tak? Allah Ta'ala mengetahui sejak azali dan berkehendak sejak azali benda yang akan berlaku sampailah bila-bila. Allah Ta'ala tahu sampai masuk syurga ahli syurga, sampai masuk ahli neraka ke dalam neraka. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala telah kehendak. Jadi mesti ada Allah Ta'ala tahu secara tafsir. Kalau tidak lagu mana? Contoh kalau kita nak hantar sesuatu, ataupun kita kata nak hantar satu barang ke pelajar lah contoh. Takkan kita kata gini, tolong hantar ke pelajar, gitu je. Pelajar siapa? Mesti tahu. Siapa pelajar tu? Nama dia Ahmad. Baru tahu. Ahmad apa? Ahmad bin Yusuf. Baru tahu. Kalau kata tolong hantar ke pelajar Niza mana satu? Barang satu ya. Tak tafsir situ, tak tahu. Jadi sebelum dia hantar, mesti dia tahu siapa yang nak bagi. Allah Ta'ala, dia sebelum buat azab, sebelum buat nafas ahli syurga, sebelum dia buat nikmat ahli syurga, dia tahu benda apa yang patut dia buat, benda apa yang patut ada di hakikat nikmat syurga, nafas ahli syurga, azab api neraka. Tahu dah secara terperinci. Cuma lagu mana tu, itu nisbah kita, ilmu kita, akal kita, wallahu a'lam. Tu habis. Dan tiada diketahui akhir barang tadi, sebab tak ada hak, kerana tiada akhir baginya barang. Tak tahu sampai akhir bila, tak tahu. Nisbah kita tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab tak ada akhir. Memang tak ada akhir lah. Memang tak ada akhir. Hingga diketahuinya Allah akan benda yang tak ada akhir tadi. Kita nisbah kita benda tak ada akhir, kita tak akan tahu akhir dia bila, kerana memang dia tak ada akhir. Kita tak tahu syurga tu hak dia sampai bila, kerana dia tidak ada hak. Dia khalidina fiha abada, dia masuk selama-lamanya ke dalam syurga. Tapi Allah Ta'ala tahu. Sebab apa? Sebab dia yang buat syurga, dia yang buat nikmat syurga, dia pencipta nafas ahli syurga, dia pencipta azab neraka. Jadi dia mesti tahu secara terperinci apakah siksaan-siksaan yang perlu diberikan kepada orang-orang tertentu sampai bila-bila, nikmat-nikmat tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam ahli syurga sampai bila-bila. Allah tak tahu. Tu secara terperinci tu. Dan tiada yang demikian itu, tiada demikian tahu secara terperinci benda tak ada hak tu, jahil. Seolah-olah kita nisbah tuduh Tuhan ni jahil tentang sesuatu benda secara tafsil, secara terperinci. Kalau kita atas pandangan kata Allah Ta'ala tahu secara borong, secara umum benda yang tak ada hak, seolah-olah kita kata Allah jahil nikmat syurga ni berapa, macam mana. Allah jahil azab neraka ni tak ada hak tu lagu mana. Allah jahil nafas ahli syurga ni tak ada hak lagu mana. Gitu seolah-olah. Adakah begitu nisbah jahil gitu Tak boleh. Mustahil nisbah jahil pada Tuhan. Jadi bila kata ilmu Tuhan ada tafsili, ada ijmali, ada terperinci, ada yang umum, maka kita pun boleh kata jahil pun ada dua lah. Jahil benda yang terperinci, jahil benda yang ijmali. Jadi seolah kita kata Allah Ta'ala jahil benda terperinci, benda yang tak ada hak. Nikmat ahli syurga Allah Ta'ala jahil secara terperinci, tapi tahu secara ijmali. Seolah kita nisbah begitu. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah Ta'ala bukan gitulah.
Tu hujah dia nak membanteras pandangan dhaif yang mengatakan benda yang tak ada hak ni Allah Ta'ala hanya tahu secara umum sahaja. Itu tak betul. Itu soalan lagi tu. Habis. Kemudian kata musannif, kerana bahawasanya ia Allah ketahui akan suatu atas barang yang iaitu dengan dia, dengan barang, dengan suatu, iaitu suatu tu dengan dia, dengan barang. Mana apa ni? Hakikat dia lah kata. Allah Ta'ala tahu pada hakikatnya begitulah. Hakikat mana yang tak ada hak bagi nafas ahli syurga, Allah je tahu. Hakikat apa tak ada hak bagi azab neraka, Allah tahu. Tak ada hakikat lagu mana nikmat ahli syurga tu tak ada batasan, Allah je tahu. Kita tak tahu. Bagi kita yang masuk ahli syurga, kita yang masuk syurga, kita yang dapat nikmat syurga, Allah yang beri. Jadi kita tak tahu berapa, macam mana nak tahu benda tak ada hak, tak tahu. Tak boleh fikir. Dan sonyo telah berkata Fihri, masih lagi jawab. Dan telah muafakatlah muslimun. Bila kata muafakatlah muslimun, ittafaqal muslimun, bukan orang Islam, ulama Islam lah. Bila kata telah bersepakat muslimun, bukannya orang Islam, orang awam ni, tak, ulama Islam maksud dia. Telah bersepakat ulama Islam, itu muslimun di situ. Bukannya muslimun tu orang awam, orang jahil, orang alim, bukan. Telah berkata muafakatlah muslimun atas bahawasanya nikmat syurga dan azab kafir di dalam neraka tiada kesudahan baginya, bagi nikmat dan azab tadi. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Kafir azab neraka tu, kafir azab neraka bagi orang kafir, dan nikmat ahli syurga bagi ahli syurga tu tak ada hak. Itu tak ada khilaf. Sepakat kata tak ada hak. Sepakat kata tidak ada had. Bermula Allah Ta'ala, siapa? Tuhan yang menjadikan, yakni menjadikan nikmat dan azab tadi. Lagi ia Allah kehendaki baginya, bagi azab dan nikmat tadi. Allah yang kehendak, Allah yang buat. Jadi Allah tahu tak? Mesti tahu. Allah kehendak secara terperinci nikmat ahli syurga tak ada hak ni lagu mana, dan Allah yang membuat dengan sifat kudrat dia nikmat syurga ni lagu mana tak ada hak, pasti Allah tahu. Takkan Allah tak tahu tiba-tiba dia buat benda yang tafsil, terperinci, tapi Allah tak tahu. Jeng gitu. Kita nak buat benda-benda apa-apa pun mesti kita tahu secara terperinci, sebab kita nak buat benda-benda ni terperinci juga. Benda yang tertentu, bukannya benda umum. Saya buat kerja hari ni, kerja apa? Umum tu kerja. Saya sedang menulis. Bila sedang menulis tu, kudrat kita buat pekerjaan yang khusus, kehendak kita berkehendak benda yang khusus, maka ilmu kita pun khusus juga. Allah Ta'ala dia buat, dia kehendak nikmat syurga, ahli syurga, azab neraka, maka Allah Ta'ala mesti tahu nikmat syurga, azab neraka lagu mana. Dan tiada tasawur. Tasawur ni bahasa Arab ni, tiada tergambar. Tasawwara yatasawwaru tasawuran. Ia biasa tasawur ni dalam mantik lah. Dan tiada tasawur, tak dapat tergambar. Demikian itu demikian mana? Demikian azab neraka yang tak ada tafsir, yang tak ada hak. Nikmat syurga yang tak ada hak tu tak boleh kita gambarkan, melainkan diketahui dengan sekalian azab dan juga nikmat syurga itu atas jalan tafsil, atas jalan terperinci. Allah Ta'ala tahu. Tak boleh kita terima kata Allah Ta'ala hanya tahu secara umum. Macam mana Allah Ta'ala buat dan kehendak benda tu secara terperinci, tertentu, tiba-tiba Allah tahu secara umum. Kita pun tak boleh terima. Kita pun tak boleh terima. Lagu mana gitu? Itu tak tasawur. Tak tasawur makna tidak tergambar. Bukan tidak tergambar, tidak terbenar. Tasawur di sini makna tasdiq. Tidak terbenar di akal kita kata Allah Ta'ala itu jahil benda tafsiri, jahil benda yang tak ada hak. Tak boleh. Ni hujah dia kuat ni. Sebab tu pandangan mu'tamad kata benda yang ada hak ke tak ada hak ke, Allah tahu secara terperinci. Bukannya hanya tahu secara borong sahaja benda yang tak ada hak. Allah Ta'ala hanya tahu secara terperinci benda yang ada hak, bukan.
Bahkan semua benda, sama ada terperinci, sama ada batasan, kalau tak ada batas, Allah tahu belaka secara terperinci. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, demikian lagi diketahuinya Allah pula segala ma'dum. Ma'dum tu tu macam ada titik tu. Ma'dum ni benda yang tiada. Dia ada ada empat. Sesuatu perkara tu ada empat. Pertamanya maujud, benda ada. Yang kedua hal. Hal ni benda yang antara ada dengan tiada. Contohnya empat segi. Empat segi bulat. Hak tu nampak macam ada, tapi bila tunjuk tak kena. Tu empat segi bulat. Kita nampak meja empat segi, tapi bila tunjuk tak kena kepada empat segi, kena pada meja. Empat segi tu kita nampak rupa saja. Tu hal. Dia berada di pertengahan antara ada dan tiada. Yang ketiga amrun i'tibari, benda yang kita faham. Contoh laju. Laju tu tak nampak rupa laju, tapi kita faham hak tu laju. Kipas berpusing. Kipas tu ada, berpusing tu tiada, tapi sungguh dia pusing. Sebab kita tengok, kita faham benda tu dia panggil berpusing. Dan yang terakhir ma'dum, tiada. Tiada ni tiada lah. Contoh sekutu Tuhan, tiada. Anak kita yang belum lahir, tiada. Apa lagi? Apa-apalah kias lagi. Allah Ta'ala tahu tak benda yang tiada? Tahu. Jadi kata diketahuinya pula Allah Ta'ala itu segala ma'dum, segala benda yang tiada. Sebab apa? Sebab tiada-tiada ni boleh jadi tiada ni tiada mustahil, boleh jadi tiada ni tiada yang mungkin, boleh berlaku. Tiada pun ada dua juga. Tiada yang harus, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil macam mana? Contohnya sekutu Tuhan, itu tiada. Tapi tiada tu tak ada mustahil ke harus? Mustahil lah, mustahil untuk ada. Ada yang tiada, tapi tahap dia mungkin, harus. Contoh apa dia? Anak kita yang belum lahir, boleh ada tak? Boleh ada, tapi sekarang tak ada lagi lah. Tu tiada yang mungkin. Boleh ada, boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada. Maka dari kerana inilah, dari kerana Allah Ta'ala tahu benda yang ma'dum, benda yang tiada ni, kufurlah orang yang berkata ma'dum, yakni benda yang ma'dum itu tiada dengan maklum Allah Ta'ala, iaitu tidak diketahui Allah. Maklum ni bahasa Arab, maklum ni bahasa Arab diterjemah dia diketahuilah, dia isim maf'ul. Dia panggil. Tu baca kitab Jawi ni kalau seorang-seorang memang jam. Dia dengan kaedah belaka, kaedah bahasa Arab kena dalam kepala. Apa dia maklum, maklumat. Kita maklum, harap maklum. Maklumat, tu info-info. Dia maklum pun ni. Maklum ni diketahui Allah. Siapa yang kata Allah Ta'ala tak tahu benda yang tiada, itu kafirun. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala jahil. Benda yang tiada tu apa? Jadi lagu mana kita nak faham benda yang tiada tu Allah Ta'ala tahu? Tamanya kalau benda tiada tu benda mungkin, benda yang harus. Itu maklumlah. Sebab Allah Ta'ala tahu sejak azali benda tu tiada terus ke, ataupun benda tiada terus dengan mana? Mungkin Allah ya'lamu lam yujad. Allah Ta'ala tahu yang dia tak akan ada. Contoh iman Abu Lahab. Iman Abu Lahab tiada tak? Tiada. Tapi Allah tahu. Allah kehendak. Tapi boleh timbul tak iman Abu Jahal? Boleh. Biswah akal boleh, tapi tak berlaku. Boleh Abu Jahal beriman? Boleh. Cuma Allah tak tetap sejak azali dia beriman, tapi kafir. Dan Allah Ta'ala tahu sejak azali dia tiada iman dari awal sampai habis. Tu. Kalau tiada tu dirujuk pada benda mustahil pula. Contoh sekutu Tuhan. Tiada tak? Tiada. Mustahil ada. Dia mesti tiada. Bagaimana Allah Ta'ala tahu benda mustahil? Dengan makna dua. Pertamanya ialah Allah Ta'ala tahu benda tu tiada. Allah Ta'ala tahu sekutu Tuhan tiada. Allah Ta'ala tahu isteri Tuhan tiada. Allah Ta'ala tahu anak Tuhan tiada. Tu satu. Itu benda yang mustahil. Kalau dia ada, kalau dia mustahil tu. Kalau mustahil tu ada, dia jadi apa? Allah Ta'ala tahu. Al-Quran sebut lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jikalau di langit satu Tuhan, di bumi satu Tuhan, niscaya rosak langit bumi. Berlaku tak? Tak berlaku, tapi Allah tahu. Benda tu benda mustahil. Dua Tuhan mustahil tak? Mustahil. Dah tu tahu kata Tuhan yang lain tu tak ada, dan tahu kata kalau mustahil tu berlaku, apa yang akan berlaku?
Kalau benda mustahil itu berlaku, apa yang akan jadi? Tu. Jadi benda mustahil dia ada dua Tuhan dalam alam. Dah kalau ada dua Tuhan, rosak langit bumi. Tu benda yang kalau Allah Taala tahu, kalau kata benda mustahil itu jadi, maka apa yang akan jadi selepas dia Allah tahu. Itu tahu benda mustahil. Jadi kafirlah orang yang kata Allah Taala itu tidak mengetahui benda yang ma'dum, benda yang tiada. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana dia? Hikayatun. Dia mari hikayat. Hikayat ni, sebelum baca hikayat ni, dia kena faham kemah dulu sifat ilmu Allah Taala tu. Sebab dia nak mari ni benda pelik sikit. Benda yang tak ada kita kecil tak tahu. Apa dia? Hikayatun ni ialah satu cerita. Hadhihi hikayatun. Ini satu cerita lah. Ini dah panggil selingan. Dia panggil apa? Allah, iltifat. Baru belajar tadi bagi. Kalau tanbihun, far'un, hikayatun, dia panggil iltifat. Nak memalingkan kita ke arah yang lain. Kita duk bahas pening kepala, nak relax sikit lah. Dia kona sikit. Tapi kona taklah kona keluar tajuk. Kona ada kaitan jugalah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata dia apa? Hikayatun. Ini satu hikayat. Adalah Hatim Al-Asam. Al-Asam tuli. Tuli. Sebab apa Hatim Al-Asam? Sebab Al-Asam ni digelar tuli ialah kerana dia tidak pernah, Allahumma shalli ala Muhammad, dia tidak pernah Allah tak ingat itu. Dia mari tadi tak ingat balik. Al-Asam ni tuli. Al-Asam, Hatim Al-Asam ini tuli. Cerita dia, saya ingat cerita dia. Tadi mari tak mari. Tak apa, nanti ingat balik kita bagi tahu. Tadi mari tak mari. Dia hilang. Itu kata setiap percakapan kita ni Allah Ta'ala beri. Kalau hilang awak kena. Saya ingat kita kabur balik. Cerita dia dapat gelaran Al-Asam tu. Dia kata adalah Hatim Al-Asam, tatkala masuk ia Hatim Al-Asam negeri Baghdad, yakni ke dalam negeri Baghdad. Jadi Baghdad ni satu ketika dulu ialah pusat ilmu lah. Pusat ilmu Baghdad tu, Baghdad, Iraq, Khurasan. Kita fiqh contoh majmu' contohnya, dia adalah ulama Iraq kata sekian, ulama Khurasan kata sekian. Khilaf ulama fiqh. Jadi waktu itu Iraq, Khurasan, Baghdad ni tempat pusat ilmu lah. Ulama-ulama besar bila nak mengaji jadi alim, jadi alim ulama, pasti akan singgah tempat-tempat ni. Sebelum berpindah pusat ilmu pengetahuan tersebut di Mekah. Lepas tu sekarang di Al-Azhar, di Mesir. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, negeri Baghdad. Maka dikata orang bagi Hatim Al-Asam. Ada orang kata ada di sini di Baghdad ni, ada di sini Yahudi. Yahudi tu bukannya bahawa dia. Dia macam kena suruh saya lah. Takut baca ada sini bahawa dia. Bahawa dia ke mana? Yahudi tu. Ada di sini Yahudi telah mengalahkan segala ulama. Dahsyat tu. Dulu muka surat sebelumnya kita jumpa Dahri, zaman Imam Abu Hanifah mengalahkan ulama juga. Ni Yahudi pula. Dia mengalahkan ulama. Mengalah ni apa? Iaitu kalahkan hujah dia. Bukan kata ulama tu tak betul. Sebab tu kita kata orang yang kalah dalam perdebatan ke dalam apa ke tak mesti dia salah. Dan orang yang menang tak mesti betul. Itu ya. Orang yang menang tak mesti betul. Orang yang kalah tak mesti salah. Tu. Maka berkata ia Hatim Al-Asam, aku berhujah dengan Yahudi tadi. Aku nak berhujah. Hujah ni berdebat. Aku nak debat. Ini sebab apa dia ajak gini? Sebab sampai tahap perlu kepada perdebatan, maka perlu debat. Ni tak ada apa debat dah. Tak ada apa debat dah. Debat pula benda furuk tu. Lagi teruk.
Ni benda usul ni, benda membabitkan akidah. Tu bawa debat sungguh. Membabitkan dia ni pengaruh ramai. Dia membabitkan kalau dia tu cakap gini orang ikut. Kita kena debat tu. Kalau orang reti kena debat tu. Wajib pula jadi debat. Macam ni zaman dulu Ahmad Didak tu. Dia debat dengan siapa? Debat dengan orang berpengaruh je. Mana debat dengan orang kampung. Debat dengan padri Kristian sekian-sekian ni. Dia telah mengkristian orang beribu-ribu juta orang contohnya. Dia pergi debat kan dia. Lepas tu orang masuk Islam balik. Orang masuk Islam balik pula dah. Orang masuk Islam. Bukan hak murtad ni. Memang Kristian totok lah. Kristian di bawah padri ni ramai. Dia pun bujang dengan dia. Ramai masuk Islam. Itu tak apa tu. Tu reti debat tu, ada ilmu satu. Boleh mengeluarkan orang daripada kekafiran ke dalam Islam. Tak apa. Ini debat pas sudah tak habis. Lepas habis debat komen pula kan habis. Debat siri dua pula tak habis pula. Debat lagi. Pas sudah tak habis. Debat pasal apa? Debat pasal tahlil, debat pasal benda furuk lah. Bukan debat pasal akidah. Kalau membabitkan akidah, lain cerita. Akidah tu dengan mana? Kalau orang ikut dia kafir. Tu memang kena lah. Memang kena debat tu. Kalau ikut dia memang rosak akidah. Memang kena debat lah. Dan debat tu ada atur cara dia lah. Jangan main debat je. Main tiba mentang-mentang kita pihak yang betul, tiba tu. Tak betul. Dia kena ada juga ilmu munazarah. Dalam ilmu Islam ni dia ada nama satu ilmu munazarah. Sampai kita hasyiah buat ilmu munazarah ni. Munazarah ni asalnya debat, berbincang, berhujah itulah munazarah ni. Dia kalau berdebat ni bahasa Arab panggil jidal. Munazarah ni macam lebih bertukar pandangan, berhujah gitu. Kalau jidal ni nampak macam pangkah orang kok. Nampak macam pangkah orang tu. Kata dia, aku nak berhujah. Maka tatkala hadir Yahudi bertanya ia Hatim al-Asam akan Hatim. Bertanya ia Yahudi akan Hatim. Terbalik Maka bertanya ia Yahudi akan Hatim al-Asam tadi. Daripada apa? Ni soalan pertama. Daripada apa suatu yang tiada diketahui akan dia, akan suatu oleh Allah Ta'ala. Soalan pertama, apa benda yang Allah Ta'ala tak tahu? Ni yang isu ni. Ada tak benda yang Allah tak tahu? Saya kita tengok. Ni ada orang update Facebook. Ada benda yang Allah Ta'ala tak tahu. Nokta situ. Dia update Facebook lah, public tu. Memanglah kita tahu dah benda apa yang nak cakap. Tapi itulah maqam tak sesuai ke orang-orang. Ni macam kita sebut apa kita urat. Kalau kita sebut kita pun tak ada nak urat. Apa benda orang urat orang masuk. Betul sebab tu jadi hujah ke kita. Cuba sebab 20 mengaji apa lah. Mengaji pasaport. Mula kena kita. Kita yang cari penyakit, kita yang kena. Asal sifat 20 untuk beriman, tiba-tiba lagi jadi mengaruh. Habis dia kata, apa yang Allah Ta'ala tak tahu? Satu. Lepas tu okey. Dia kata, apa suatu yang tiada diketahui akan dia, akan suatu Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala daripada suatu. Itulah, daripada apa suatu yang tiada. Kejap. Daripada apa suatu yang tiada diketahui akan dia, akan suatu tu oleh Allah Ta'ala. Daripada apa suatu yang tiada dapat pada Allah Ta'ala. Apa yang tak ada di Tuhan, apa yang ada di Tuhan yang Tuhan tak tahu. Apa yang tak ada di Tuhan yang Tuhan tak tahu. Tu. Apa yang Allah Ta'ala tidak mengetahui, benda yang sabit bagi diri dia. Apa dia? Satu. Dan daripada apa? Ini soalan kedua. Daripada apa suatu yang tiada di dalam bendaraan Allah Ta'ala. Bendaraan ni sekarang panggil perbendaharaan lah. Mana benda yang Allah Ta'ala miliki, apa yang Allah Ta'ala tak milik. Tu maksud dia. Dan kata Allah Ta'ala Maliki Yaumiddin, Allah milik hari kiamat tu. Mana milik belaka. Dan apa yang Allah Ta'ala tak milik, apa yang Allah Ta'ala tidak miliki. Dua. Dan daripada apa mawat, orang-orang mati, yang tanyai akan dia akan mawat, orang-orang mati tadi oleh Allah Ta'ala daripada hamba-Nya Allah. Tengok nombor 9. Kalau kita jauhi ada nombor 9 tu. Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala suruh buat.
Apa benda yang Allah Taala tuntut suruh buat daripada hamba dia? Satu, tiga, habis. Maka berkata Hatim bagi Yahudi, jika aku jawab, dia bagi syarat dulu, jika aku jawab akan dikau, yakni akan soalan dikau, daripada yang demikian soalan tadi, engkau masuk Islam. Dia bagi syarat. Kalau aku boleh jawab ni masuk Islam, jangan tak masuk Islam pula kata ni. Maka dia bagi syarat gitu. Dia pun sebut apa tadi? Dia pun sebut, maka katanya Yahudi, bahkan yakni mestilah, bolehlah aku ni masuk Islam. Memang habis tepat-tepat ni. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.